Malam itu, Markas Division Pertama Pengawal Revolusi Iran berada dalam keadaan huru-hara, persis sebuah sarang tebuan yang diusik. Sejujurnya, dalam 30 tahun kerjaya tentera saya, inilah kali pertama saya merasai ketakutan yang begitu mencengkam hingga ke tulang sumsum, membuatkan tulang belakangku terasa dingin dan tangan dan kakiku menggeletar. Percayakah Anda, jika saya, Major General Amirha, yang telah melalui pelbagai medan perang, hampir rebah dan jatuh melutut, hanya kerana sebuah kapal perang tunggal. Tetapi itulah kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Sebuah kapal kargo Malaysia yang kami pandang rendah dan tawan dengan mudah. Untuk menyelamatkan kapal itu, hanya sebuah frigat tunggal dari Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, yang muncul. Namun, hanya 8 jam selepas frigat itu tiba di pintu masuk Selat Hormuz, rangkaian radar paling canggih yang dibanggakan oleh tentera tetap dan pengawal revolusi, kami lumpuh sepenuhnya. Rasanya seperti berada dalam mimpi ngeri. Skrin radar tidak menunjukkan apa-apa, tetapi di atas kepala kami, helikopter TLDM berlegar-legar, deruan bilah kipasnya membingitkan telinga. Sejurus sebelum kejadian itu, saya sedang duduk selesa di kerusi empuk di bilik operasi, menghirup teh dengan sikap yang tenang. Kami mempunyai tebusan, dan Malaysia adalah sebuah negara yang bergantung pada minyak asing. Jadi saya percaya kerajaan Malaysia akan menghantar beberapa orang diplomat membawa wang dan menunduk, memohon agar kami memulangkan kapal itu. Itulah kebiasaannya. Walaupun kami menahan kapal British atau Amerika, akhirnya kami akan mendapat apa yang kami mahukan di meja rundingan. Saya fikir sebuah negara kecil di timur seperti Malaysia tidak akan menjadi lawan yang sukar bagi kami. Amerika Syarikat sendiri, apabila ingin menekan kami, perlu membawa sebuah kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat untuk menunjuk kekuatan. Jadi, saya tidak dapat bayangkan sebuah negara yang aman seperti itu berani melancarkan operasi ketenteraan terhadap pengawal revolusi. Sejujurnya, saya beranggapan bahawa Tentera Laut Malaysia bukanlah tentera sebenar, tetapi lebih kepada penjawat awam yang memakai uniform tentera. Tetapi sangkaan itu ternyata salah sama sekali. Pada jam 2:07 pagi itu, satu titik merah samar muncul di sudut skrin radar, dan saya tidak pernah terbayang bahawa ia akan mencampakkan seluruh angkatan tentera kami ke dalam kancah ketakutan yang amat sangat. Mereka tidak datang untuk berunding. Mereka datang untuk menuntut kembali, hanya dalam 8 jam. Percayakah Anda? Dari Muscat di Oman ke perairan ini, biasanya ia mengambil masa sekurang-kurangnya 24 jam, tidak kira seberapa pantas sekalipun. Namun frigat TLDM itu telah memecut pada kelajuan maksimum tanpa menghiraukan kemungkinan enjinnya rosak dan merentasi jarak itu hanya dalam 8 jam. Imejnya yang membela ombak kelihatan lebih seperti seekor binatang buas yang kelaparan sedang menerkam mangsanya, bukannya sebuah kapal yang belayar di lautan. Kemudian saya diberitahu, walaupun lampu amaran beban lampau enjin menyala, mereka tidak memperlahankan kelajuan walau sedikit pun. Saya dapat merasakan dengan jelas dari frigat itu satu keazaman yang jitu, bahawa walaupun kapal itu musnah, mereka akan melindungi rakyat mereka. Namun, pada masa itu saya masih belum faham betapa dahsyatnya musuh yang telah saya bangkitkan kemarahannya. Saya mendapat tahu kemudian, sebelum berlepas, kapten frigat itu telah berkata kepada anak-anak kapalnya, tiada belas kasihan bagi musuh yang mengancam keselamatan rakyat kita. Kita akan buru mereka hingga ke hujung dunia dan membuat mereka membayarnya. Apabila saya mendengar kata-kata itu, bulu roma saya meremang. Kami mencetuskan insiden ini hanya untuk mendapatkan sebahagian daripada wang kami yang dibekukan sebanyak 700 juta dolar. Namun, Malaysia telah bersedia untuk perang sebenar, mempertaruhkan nyawa mereka. Selama beberapa dekad yang lalu, apa yang telah Malaysia kumpulkan? Malaysia yang kami kenali bukankah hanya sebuah negara yang kaya dan lemah lembut, pandai menyanyi dan menari, menghasilkan barangan elektronik dan kereta seperti Proton? Jadi mengapa mereka boleh terbang dari separuh dunia yang lain untuk mengawal Selat Hormuz seolah-olah ia halaman belakang rumah kami hanya dalam 8 jam dan melumpuhkan sepenuhnya pasukan peluru berpandu Iran yang kami banggakan sebagai yang terkuat di dunia? Malam itu, saya masih tidak dapat melupakan pandangan mata anggota pasukan khas tentera laut yang berdiri di geladak frigat TLDM. Mereka bukan sekadar askar, mereka kelihatan seperti dewa maut yang kembali dari neraka. Kami mempunyai berpuluh-puluh anggota tentera, tetapi di hadapan aura mereka yang menggerunkan, kami terpaku sehingga kan tidak dapat bergerak, malah tidak mampu untuk menghunus senjata.
Hari ini, walaupun keegoan saya sebagai seorang komander pengawal revolusi Iran tercalar, saya ingin menceritakan kepada Anda kebenaran yang mengejutkan, yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri dan tersemat dalam tulang sumsum saya pada hari itu. Segalanya tentang bagaimana tentera laut Diraja Malaysia mempamerkan taktik yang luar biasa dan kekuatan yang menakutkan terhadap kami, pihak yang malah tentera Amerika Syarikat yang digelar terkuat di dunia tidak berani ganggu dengan mudah. Jika Anda mendengar cerita ini sehingga tamat, mungkin ada di antara Anda yang akan menitiskan air mata kerana terharu dengan kekuatan sebenar sebuah negara seperti Malaysia. Jadi sekarang, izinkan saya membawa Anda ke lokasi operasi sengit Tentera Laut Diraja Malaysia, di mana seluruh dunia terpegun dan Major Jeneral Amir H. ini terpaksa melutut. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Major Jeneral Amir H., Komander Division Pertama Pengawal Revolusi Iran. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar nama saya, tetapi jika Anda kerap mengikuti berita antarabangsa, mungkin Anda pernah melihat wajah saya di mana-mana. Media Barat menggelar saya pengganas Hormuz atau Raja Lanun Teluk Parsi. Saya tidak begitu peduli dengan gelaran-gelaran itu, sebaliknya, saya fikir ia adalah bukti betapa mereka takut kepada saya. Saya telah berkhidmat di Selat Hormuz ini selama 30 tahun. 30 tahun adalah tempoh yang panjang, cukup untuk melihat 3 generasi silih berganti. Sepanjang tempoh itu, saya telah mengawal perairan yang sempit dan ganas ini, mengawasi kapal yang tidak terkira banyaknya. Seperti yang Anda tahu, Selat Hormuz adalah laluan bagi lebih 20% minyak mentah dunia, dan boleh dikatakan ia adalah nadi ekonomi global. Jika laluan air yang sempit ini ditutup, kilang-kilang di seluruh dunia akan berhenti beroperasi dan Anda mungkin tidak akan mempunyai cukup bahan api untuk mengisi kereta Anda. Oleh itu, sepatah kata dari saya, pemerintah perairan ini bernilai seperti undang-undang dan tidak jarang satu isyarat dari saya boleh mengubah harga minyak global dengan ketara. Saya sangat berbangga dengan kerja saya dan organisasi tempat saya berkhidmat. Pengawal Revolusi Iran bukan sekadar tentera yang melindungi sempadan. Kami berbangga menjadi organisasi ketenteraan terkuat di Timur Tengah yang telah teguh dengan kepercayaan kami selama lebih 40 tahun walaupun di bawah tekanan dari kuasa terkuat dunia Amerika Syarikat. Kami tidak pernah tunduk kepada sebarang ancaman. Jika kapal pengangkut pesawat armada kelima Tentera Laut AS melakukan gerakan mengancam, kami akan mengepung kapal-kapal gergasi itu dengan bot laju dan bersemuka. Jika Tentera Laut British menyentuh kapal tangki minyak kami juga akan menahan kapal tangki minyak mereka sebagai balasan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah kebanggaan teguh yang telah saya pertahankan selama 30 tahun kerjaya tentera saya. Namun, saya mengaku dengan tulus, sehingga hari itu, saya telah memandang rendah sepenuhnya sebuah negara bernama Malaysia. Atau lebih tepat lagi, saya langsung tidak menganggap mereka sebagai lawan ketenteraan. Sudah tentu, saya tahu Malaysia adalah sebuah negara yang hebat. Kereta Proton buatan Malaysia berjalan di jalan-jalan Iran, dan televisyen syarikat Malaysia diletakkan di ruang tamu rumah saya. Keluarga saya gemar menonton drama televisyen Malaysia, jadi saya faham betapa besarnya budaya dan kekuatan ekonomi Malaysia. Tetapi kekuatan ketenteraan adalah cerita yang berbeza. Mempunyai wang atau menghasilkan produk yang cemerlang tidak bermakna Anda mempunyai tentera yang kuat. Menurut pengalaman saya, Malaysia hanyalah sebuah negara pedagang. Saya fikir ia adalah sebuah negara yang mengelak risiko dan apabila timbul masalah, mereka akan menyelesaikannya dengan wang. Secara separuh bergurau, kami memanggil Malaysia sebagai negara orang kaya baru. Kami fikir mereka mempunyai wang tetapi tidak tahu berperang dan akan membuka dompet mereka jika diugut sedikit. Lawan yang mudah untuk ditangani. Malah, perkara yang sama pernah berlaku pada masa lalu. Apabila pekerja syarikat Malaysia diculik atau diancam di Timur Tengah, Kerajaan Malaysia sentiasa menghantar perunding secara senyap dan membayar wang untuk menyelesaikan keadaan. Negara-negara seperti AS, Britain, dan Perancis, jika rakyat mereka dicederakan walau sedikit pun, akan menghantar pasukan khas dan mengancam dengan mengatakan mereka akan menembak peluru berpandu. Tetapi saya percaya Malaysia sentiasa menjadi negara yang tunduk, berkata, "Maaf, kami ingin menjelaskan salah faham ini. Jadi kali ini, saya yakin hasilnya akan sama." Pada masa itu, keadaan bagi Iran sangat mendesak akibat sekatan ekonomi AS. 700 juta dolar wang kami telah dibekukan di sebuah bank di Malaysia. 700 juta dolar itu adalah jumlah yang sangat besar bagi kami, di luar imajinasi. Dengan wang itu,
Kami boleh menyokong rakyat dan menaik taraf peralatan ketenteraan kami menjadi yang paling moden. Namun, Malaysia hanya menurut telunjuk AS dan enggan memulangkan wang itu. Kami marah dan fikir mereka perlu diberi pengajaran. Jadi kami memutuskan adalah lebih baik untuk menahan sebuah kapal Malaysia yang melalui Hormuz dan menjadikannya tebusan. Dengan itu, kerajaan Malaysia akan panik dan melepaskan wang yang dibekukan. Ia adalah rancangan yang mudah dan pasti berjaya. Saya menyasarkan kapal kargo Malaysia, MV Mutiara Timur, secara rawak. Kapal itu sedang berlayar berhampiran perairan kami dan ia sebuah kapal yang besar, jadi ia kelihatan sesuai untuk dijadikan bahan rundingan. Semasa memberi arahan untuk operasi itu, saya langsung tidak memberikan peringatan khas kepada orang bawahan saya. Ada kapal Malaysia lalu di sana. Tarik tali dan bawa ia pulang. Jika mereka melawan, lepaskan beberapa das tembakan amaran. Mereka bukan tentera, tetapi orang awam. Dan orang Malaysia akan mengangkat tangan menyerah sebaik sahaja mendengar bunyi tembakan. Itulah sahaja arahan yang saya berikan. Hari itu, kehidupan harian saya tidak ada bezanya. Malah, ia lebih aman daripada biasa. Pagi itu, saya bergurau dengan pegawai-pegawai staf. Semasa sarapan, petang itu, saya membuat rondaan di pos-pos pengawal pantai untuk memberi semangat kepada askar-askar. Apabila malam tiba, saya duduk di kerusi paling selesa di pusat arahan, merenung laut hitam yang terbentang di luar tingkap. Di atas meja, secawan teh panas berasap, dan dari radio, lagu klasik P. Ramlee berkumandang lembut. Di skrin besar yang tergantung di dinding, keadaan Selat Hormuz dipaparkan dalam masa nyata dengan titik-titik yang tidak terkira banyaknya bergerak di laut. Melihat kapal-kapal perang kami yang dipaparkan dengan warna merah bergerak dalam formasi yang teratur, saya tersenyum puas. Rangkaian pengawasan yang telah saya bina selama 30 tahun adalah sempurna. Saya percaya seekor semut pun tidak boleh melalui perairan ini tanpa kebenaran saya. Aku adalah raja lautan ini, fikir saya. Keyakinan sombong seperti itu memenuhi fikiran saya. Kemudian, berita mengenai kerajaan Malaysia menyatakan kebimbangan tiba. Saya hanya tersenyum sinis. Lihat, seperti yang aku jangka. Mulut kata bimbang, tetapi sekejap lagi mereka akan hantar perunding. Patutkah aku beri sedikit diskaun? Mungkin 100 juta dari 700 juta dolar itu. Atau patutkah aku ambil kesempatan ini untuk membuat mereka membayar faedah sekali? Saya berfikir sendirian, yakin dengan kemenangan. Apabila seorang bawahan masuk ke bilik dan melaporkan, saya hanya mendengar acuh tak acuh. Tuan Jenderal, suasana media di Malaysia nampaknya sedikit aneh. Ada khabar angin, tentera laut diraja Malaysia sedang bertindak. Saya melambaikan tangan dan berkata, jangan risau. Tentera laut mereka memerlukan sekurang-kurangnya sebulan untuk sampai ke sini, walau sepantas manapun. Lagipun, kalau mereka datang, apa yang mereka boleh buat? Ini perairan kita. Takkan mereka nak mulakan perang? Itu pastinya hanya pertunjukan untuk rakyat mereka, sebuah lakonan untuk kerajaan menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka sedang berusaha. Jangan peduli, bersiap untuk pulang. Pada masa itu, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya telah tenggelam dalam kebanggaan seorang veteran dengan pengalaman 30 tahun dan telah mengabaikan satu fakta yang paling penting. Dari luaran, Malaysia mungkin kelihatan seperti seekor biri-biri yang jinak, tetapi di dalamnya tersembunyi naluri serigala yang telah melalui pelbagai pencerobohan dalam sejarahnya yang panjang, dan sekali diganggu, mereka adalah bangsa yang akan berjuang hingga ke akhir tanpa mengira pengorbanan. Saya tidak faham itu. Keheningan malam itu, malam yang paling aman dan sombong dalam hidup saya, hanyalah ketenangan sebelum ribut. Ketenangan itu tidak bertahan lama, dan detik itu akan menggegarkan hidup saya dari akar umbinya. Ia adalah subuh 4 Mei 2021. Saya masih ingat dengan jelas jarum jam menunjukkan 2.07 pagi. Selat Hormuz diselubungi kegelapan yang sunyi sepi, sehingga bunyi ombak pun tidak kedengaran. Askar-askar di bilik operasi sedang cuba melawan rasa mengantuk, dan saya juga sedang duduk di kerusi, berniat untuk melelapkan mata sekejap dengan perasaan lega kerana operasi menahan kapal kargo Malaysia telah berjaya dan memikirkan wang besar yang akan saya perolehi. Saya sedang hendak bermimpi indah. Namun, yang memecah kesunyian itu ialah siren kecemasan yang tiba-tiba berbunyi. Siren yang memekakkan telinga itu bergema di seluruh bilik operasi, menyebabkan askar-askar yang terlelap terkejut dan jatuh dari kerusi mereka. Saya juga secara refleks berdiri. Saya masih ingat jantung saya mula berdegup kencang. Siren kecemasan pada waktu sebegini, mungkinkah Amerika,
Tentera Laut AS, mungkin armada kelima, datang untuk merampas kembali kapal tangki yang kita tawan. Saya segera berpaling kepada pegawai kawalan radar dan menjerit, "Apa yang berlaku? Lapor segera, adakah tentera Amerika atau tentera Laut British?" Tetapi wajah pegawai kawalan radar yang merenung skrin radar itu pucat lesi, seolah-olah tiada setitik darah. Dia memandang skrin dan saya silih berganti dengan riak wajah tidak percaya. Dan berkata dengan suara bergetar, "Tuan Jeneral, bukan. Kami telah mengesan satu objek aneh yang menghampiri dengan pantas dari arah perairan kita. Kelajuan. Kelajuannya sangat luar biasa." "Objek aneh? Kelajuan pantas? Apa yang nak dibisingkan?" kata saya dengan nada jengkel. "Berapa kelajuannya sekarang?" Pegawai kawalan menjawab sambil merenung skrin. "Sekarang 32 knot. Tidak, 33 knot. Masih memecut. Ini bukan kapal komersial. Ini kapal perang. 33 knot." Mendengar angka itu, saya ragu-ragu dengan pendengaran saya. Kelajuan melebihi 30 knot di laut adalah seperti memandu 200 km sejam di lebuh raya. Lebih-lebih lagi, sebuah kapal perang besar mencapai kelajuan itu di pintu masuk Selat Hormuz, yang berbahaya dengan banyak batu dan pulau adalah hampir satu tindakan bunuh diri. Ia adalah tindakan melulu yang boleh meletupkan enjin atau, lebih teruk, merosakkan badan kapal. Saya mengarahkan pegawai kawalan, sahkan isyarat pengenalan. Kapal gila mana yang sedang berlumba di perairan kita? Pegawai kawalan menaip papan kekunci dengan tangan yang menggeletar. Dan beberapa saat kemudian, suaranya yang serak kerana ketakutan bergema dari pembesar suara. Isyarat pengenalan disahkan. Tentera Laut Diraja Malaysia. Frigat K dijebat. Serta-merta suasana di bilik operasi menjadi beku. Tentera Laut Diraja Malaysia, saya fikir saya salah dengar. "Apa? Malaysia? Sahkan sekali lagi. Betulkah Malaysia? Bukankah mereka sepatutnya berlabuh di pelabuhan Muscat?" Pegawai kawalan menjawab segera. "Ya, Tuan. Memang benar di pelabuhan Muscat. Sehingga 8 jam yang lalu. Tetapi sekarang kapal itu sudah berada di ambang perairan kita." Mendengar kata-kata itu, saya akhirnya faham keadaan yang luar biasa ini. Pengiraan di kepala saya tidak masuk akal. Dari Muscat ke sini dengan kelajuan biasa, sepatutnya mengambil masa sehari. Kedatangan mereka dalam 8 jam bermakna, sebaik sahaja mereka berlepas, mereka telah menolak kuasa enjin ke tahap maksimum. Tanpa menghiraukan enjin yang mungkin terlalu panas atau kapal yang mungkin rosak, meluru seperti orang gila. Saya bergegas ke skrin utama. Dari bahagian bawah skrin radar, satu titik merah tunggal sedang meluru ke utara pada kelajuan yang menakutkan. Walaupun kapal-kapal biasa kelihatan bergerak perlahan di peta, titik merah itu bergerak pada kelajuan yang boleh dilihat dengan mata kasar. Pemandangan itu seperti seekor lembu jantan gila yang meluru ke arah bendera merah. Saya tidak dapat menahan diri daripada bersuara. Takkanlah mereka benar-benar mahu berperang. Saya segera membuat panggilan terus kepada Jeneral Kasem, pegawai atasan saya. Tangan saya sedikit menggeletar ketika memegang gagang telefon. "Jeneral Kasem, ini Amirha. Sebuah frigat TLDM sedang menghampiri perairan kita dengan kelajuan yang sangat tinggi. Kelajuan yang tidak normal. Kita perlu hentikan mereka." Dari hujung talian, suara yang mengantuk kedengaran. "Major Jeneral Amirha, hanya sebuah kapal sahaja. Kenapa kamu bising sangat? Itu cuma gertakan. Apa yang Malaysia boleh buat? Paling-paling pun beri amaran dan suruh mereka berpatah balik." Saya cuba menjelaskan. "Bukan begitu, Jeneral. Ini bukan sekadar gertakan. Mereka langsung tidak memperlahankan kelajuan. Radar sasaran tembakan juga telah diaktifkan. Ini jelas satu tindakan serangan." Namun, Jeneral Kasem berkata dengan nada ketawa, "Amirha, kamu sudah berkhidmat dalam tentera selama 30 tahun tapi masih tidak faham. Malaysia adalah negara pengecut. Kita ada tebusan. Mustahil mereka akan menyerang dalam situasi ini. Bertenang dan tangani dengan baik. Jika mereka benar-benar melintasi sempadan, barulah kita bertindak dan telefon diletakkan begitu sahaja." Saya hampir menyumpah. Jeneral Kasem tidak faham situasi sebenar, tetapi saya segera menyedari kekuatan yang dipancarkan oleh titik merah itu bukan biasa-biasa. Ia bukan kapal yang datang untuk berunding. Ia adalah pemangsa yang datang untuk mengambil nyawa kami. Saya merenung skrin radar sekali lagi. Jarak semakin dekat. "Pegawai komunikasi, siarkan amaran kepada frigat itu. Katakan jika mereka tidak mengubah haluan serta-merta, kita akan menganggapnya sebagai tindakan permusuhan dan melepaskan tembakan." Pegawai komunikasi menjawab, tergesa-gesa,
Sudah disiarkan, Tuan. Tetapi tiada jawapan. Bukan sahaja tiada jawapan, malah mereka semakin laju. 34 knot, 35 knot. Apa? Pada ketika itu, suasana di bilik operasi membeku sekali lagi, mengabaikan amaran dan malah menambah kelajuan. Itu bermakna, kami tidak berniat untuk mendengar arahan kamu. Kami akan terus marah. Ia adalah satu pengisytiharan perang tanpa kata-kata. Peluh sejuk mengalir di belakang saya. Selama 30 tahun, saya telah berhadapan dengan musuh yang tidak terkira banyaknya di lautan ini. Tetapi ini adalah kali pertama saya bertemu lawan yang begitu nekat. Malah tentera laut AS tidak bertindak seperti ini. Mereka mematuhi prosedur, menjaga jarak, dan memberi tekanan secara berperingkat. Tetapi TLDM berbeza. Mereka seperti kereta api yang hilang kawalan, meluru terus ke hadapan. Pada masa itu, satu laporan seperti jeritan dari seorang bawahan kedengaran, Tuan Jeneral, frigat Jebat telah mengaktifkan radar kawalan tembakan. Mereka menyasarkan bateri artileri pantai kita. Mendengar kata-kata itu, saya terpaksa menekan tangan saya ke meja untuk menstabilkan diri. Radar kawalan tembakan. Itu bermakna, saya bersedia untuk menembak kamu. Hanya perlu tekan butang sahaja. Biasanya, radar ini tidak pernah digunakan pada masa aman. Ia hanya diaktifkan sejurus sebelum pertempuran, yaitu apabila keputusan untuk melepaskan tembakan telah dibuat, dan frigat TLDM itu telah mengaktifkannya tanpa teragak-agak. Gila. Mereka benar-benar gila. Saya tidak dapat menahan diri daripada berbisik. Saya fikir Malaysia adalah negara yang lemah lembut seperti haiwan herbivor, seperti arnab yang akan lari jika diugut sedikit. Tetapi kapal yang terpapar di skrin itu bukan arnab. Ia adalah serigala yang kelaparan. Tidak, seekor harimau yang cedera. Namun, pada masa itu, saya masih belum faham bahawa kekacauan subuh ini hanyalah permulaan. Keganasan sebenar yang akan ditunjukkan oleh tentera laut di Raja Malaysia masih belum bermula. Saya cuba mengawal tangan saya yang menggeletar dan memberi arahan kepada orang bawahan saya, semua ke posisi tempur. Sediakan artileri pantai dan peluru berpandu. Jika kapal itu mendekat satu batu lagi, maka saya tidak dapat menghabiskan ayat saya. Saya sedar saya sedang menggeletar ketakutan, dan naluri saya memberitahu bahawa frigat Malaysia itu pasti tidak datang dengan tangan kosong. Dan begitulah, subuh 4 Mei 2021 menandakan permulaan hari yang paling panjang dan paling menakutkan dalam hidup saya. Apa yang boleh dibuat oleh sebuah kapal sahaja terhadap angkatan tentera kita? Saya masih berfikir begitu pada masa itu. Kita lebih ramai. Pasti kita akan menang. Aku pasti akan membuat Kapten Malaysia yang angkuh itu melutut. Saya berkata kepada diri sendiri. Kemudian, langit Selat Hormuz mula cerah dan akhirnya kapal itu muncul. Bukan lagi sebagai titik merah di radar, tetapi sebagai entiti keluli gergasi di hadapan mata saya. Imej frigat KD Jebat Tentera Laut di Raja Malaysia yang saya lihat melalui teropong benar-benar mengejutkan. Ia sangat berbeza daripada mana-mana kapal yang pernah saya lihat di lautan ini selama 30 tahun. Ia berbeza sama sekali dengan kapal-kapal perang kami yang lama dan berat. Badan kapalnya yang licin dan tajam, seperti sebuah kapal angkasa dari masa depan, bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Jaraknya hanya kira-kira 5 kilometer, cukup dekat untuk melihat aktiviti di geladak dengan mata kasar. Saya menggenggam mikrofon dengan tangan yang menggeletar. Ada perasaan bimbang jika saya tidak mengambil inisiatif di sini, semuanya akan berakhir. Saya menjerit. Ini markas Division Pertama Pengawal Revolusi Iran. Kapal Anda kini menceroboh perairan wilayah Iran. Hentikan enjin serta-merta dan ubah haluan. Jika terlewat walau seminit, kami akan menenggelamkan Anda serta-merta. Ulangi, beredar serta-merta. Suara saya bergema di lautan melalui pembesar suara. Serta-merta, berpuluh-puluh peluru berpandu dari bateri artileri pantai kami serentak menyasarkan frigat itu. Walaupun sebuah kapal perang moden seperti itu, jika dikepung sepenuhnya, pasti akan merasa takut. Saya secara semula jadi berfikir mereka akan teragak-agak sejenak, kemudian menghantar isyarat memohon maaf dan berpatah balik. Tetapi suara kapten yang kedengaran dari pembesar suara memecahkan semua jangkaan itu. Ini Kapten Ahmad, Komander Pasukan Anti-Lanun Tentera Laut di Raja Malaysia. Suara itu tidak mengandungi sedikit pun rasa takut atau teruja. Ia adalah suara yang dingin dan kering, seolah-olah mesin yang sedang bercakap. Ketenangan yang menakutkan itu semakin membuatkan saya bimbang.
Kapal Anda telah melanggar undang-undang antarabangsa dan menahan warga negara Malaysia secara haram. Ini adalah tindakan lanun yang jelas. Lepaskan kapal dan anak kapal Malaysia serta-merta. Jika kamu mencederakan walau sehelai rambut rakyat kami, harga yang perlu kamu bayar akan melampaui imajinasi kamu. Kami tidak akan berundur. Itu bukan satu ugutan. Ia adalah satu pengisytiharan. Seperti seorang hakim yang telah menjatuhkan hukuman, membacakan penghakiman kepada penjenayah dengan nada yang dingin dan menakutkan. Muka saya terasa panas kerana malu. Saya tidak sangka mereka akan bersikap begitu angkuh apabila menceroboh perairan orang lain. Saya berpaling kepada pegawai staf saya. Apa yang kamu semua buat? Tembak amaran. Tembak peluru meriam di hadapan haluan kapal mereka untuk menghalau mereka pergi. Segera. Pegawai kawalan radar menjerit dengan suara hampir menangis. Tuan Jeneral, kita tak boleh. Tak boleh? Kenapa? Meriam rosak ke? Bukan. Mereka telah mendedahkan kita sepenuhnya. Saya tidak faham maksudnya dan melihat skrin pegawai kawalan. Serta-merta, saya meragui mata saya. Skrin radar kami dipenuhi dengan amaran berwarna merah. Tuan Jeneral, sila lihat. Sebaik sahaja sistem kawalan tembakan frigat itu diaktifkan, 12 bateri artileri pantai, 4 pangkalan peluru berpandu, dan malah 20 bot laju kita yang sedang keluar telah disasarkan serentak. Saya tidak dapat menahan diri daripada berkata, mustahil. Bagaimana sebuah kapal sahaja boleh menjejak dan menyasarkan lebih 100 sasaran serentak? Itu keupayaan kapal Aegis Tentera Laut AS. Saya terpana melihat skrin. Saya telah membaca laporan mengenai teknologi Malaysia, tetapi saya tidak sangka ia setahap ini. Cepat analisis data. Berapa ralat sasaran? Pegawai kawalan menjawab dengan suara bergetar. Ralatnya 0,1 meter. Mendengar angka itu, semua pegawai di bilik operasi menahan nafas. 0,1 meter bermakna 10 sentimeter. Itulah ketepatan yang boleh mengenai topi keledar seorang askar dari jarak berpuluh-puluh kilometer. Sementara itu, radar buatan Rusia yang kami banggakan hanya dengan susah payah dapat menjejak frigat KD Jebat sebagai satu titik. Lebih-lebih lagi, titik itu sentiasa hilang dan muncul semula akibat peperangan elektronik Malaysia seolah-olah memperlekehkan kami. Saya tidak dapat menahan diri daripada berbisik. Inikah teknologi Malaysia? Pada masa itu, pegawai perisikan bergegas masuk ke bilik operasi, tercungap-cungap. Di tangannya, terdapat laporan maklumat kecemasan yang baru diterima. Tuan Jeneral, reaksi negara-negara jiran tidak normal. Apa? Amerika sudah bertindak? Bukan. Amerika masih memantau. Tetapi ada kawat kecemasan telah dihantar melalui talian komunikasi Rusia dan China ke saluran diplomatik. Ini kandungannya. Saya merampas laporan itu dan mula membaca. Sebaik sahaja selesai, kaki saya terasa lemah. Kawat dari pihak Rusia berbunyi, jangan pandang rendah tentera laut diraja Malaysia. Pasukan di atas kapal itu ialah Pascal, unit yang telah menghapuskan lanun di perairan Somalia 10 tahun lalu. Mereka adalah antara pasukan khas yang paling berpengalaman tempur di dunia. Jika dicabar, pasti akan menyesal. Lebih-lebih lagi, maklumat lain yang lebih menakutkan tercatat dalam kawat berasingan. Berhati-hati dengan sistem pelancaran menegak frigat Malaysia. Kemungkinan besar ia bukan sahaja dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal, tetapi juga peluru berpandu jelajah jarak jauh. Jarak tembak 1.500 km, boleh sampai ke markas-markas komando jauh di pedalaman Iran. Serta-merta kepala saya menjadi kosong. Saya hanya memikirkan situasi pertempuran kapal perang di laut, tetapi Malaysia berbeza. Mereka telah menyasarkan tepat di atas kepala kami, di jantung negara Iran. Pada saat itu saya faham, frigat KD Jebat bukan sekadar sebuah kapal perang. Ia adalah sebuah pangkalan peluru berpandu bergerak, sebuah kubu di lautan. Suara seorang bawahan bergetar. Tuan Jeneral, apa yang harus kita lakukan? Jika mereka benar-benar menembak peluru berpandu, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata itu, saya juga merasakan bibir saya kering. Dalam 30 tahun kerjaya tentera saya tidak pernah menghadapi jurang teknologi yang begitu besar. Kami mempunyai jumlah yang lebih ramai, tetapi saya faham bahawa di hadapan teknologi termaju, jumlah itu tidak bermakna apa-apa. Sama seperti 100 orang kanak-kanak tadika tidak boleh mengalahkan seorang askar pasukan khas yang memegang mesingan. Namun saya masih seorang komander. Jika saya menunjukkan ketakutan di sini, saya akan dipancung. Jeneral Qasim tidak akan membiarkan saya hidup. Bertenang, saya berkata pada diri sendiri. Belum tentu mereka akan menembak. Kita ada tebusan,
kita ada anak kapal Malaysia. Saya cuba menenangkan orang bawahan saya dengan suara yang kuat, tetapi tidak dapat menyembunyikan getaran dalam suara saya. Pada masa itu, satu lagi komunikasi datang dari frigat itu. Kali ini bukan kapten, tetapi suara seorang juru bahasa yang fasih berbahasa Parsi, tetapi kandungannya sukar dipercayai. Makluman kepada pengawal revolusi Iran. Pada masa ini, kami sedang menyasarkan 2 pengawal di hadapan pintu pangkalan dan antena di bumbung bilik operasi Anda. Jika kamu tidak percaya, kami akan buktikannya dalam 5 saat. Saya, secara refleks, melihat keluar tingkap. Menyasarkan antena di bumbung dari jarak 5 km adalah mustahil, fikir saya. Detik berikutnya, serentak dengan kiraan detik berakhir, satu kilatan cahaya terpancar di laut jauh, dan serta-merta, dengan satu letupan kuat, bangunan bilik operasi bergegar. Itu bukan peluru berpandu atau peluru meriam. Meriam 127 mm frigat KD Jebat telah menembak tepat pada sebuah batu besar di sebuah pulau kecil tidak berpenghuni di hadapan pangkalan kami. Tetapi gelombang kejutan dan serpihannya sampai ke bangunan ini. Ini bermakna satu amaran, satu mesej tanpa kata-kata. Kami boleh tembak kamu bila-bila masa, tetapi kali ini kami tembak batu. Lain kali, sasaran kami adalah kamu. Saya merenung keluar tingkap dengan ketakutan. Haluan frigat KD Jebat masih menghala ke arah kami, dan di sebelahnya, satu pemandangan yang lebih menakutkan muncul di mata saya. Pintu hangar di atas kapal terbuka, dan sebuah helikopter hitam mula berlepas. Baling-balingnya berputar. Ia adalah helikopter Super Lynx, sejenis helikopter yang dikenali untuk digunakan dalam operasi anti-kapal atau membantu penempatan pasukan khas. Fakta bahwa helikopter itu berlepas bermakna pasukan khas Malaysia Pascal akan datang seterusnya. Keadaan telah benar-benar di luar kawalan saya. Saya menggenggam telefon yang basah dengan peluh dan cuba menghubungi Jeneral Kasem sekali lagi. Suara saya hampir menjerit. Jeneral, tentera Malaysia. Tentera Malaysia benar-benar serius. Ini bukan rundingan. Mereka benar-benar mahu berperang. Tetapi dari hujung talian, hanya bunyi statik yang kedengaran. Seluruh komunikasi telah terputus akibat peperangan elektronik TLDM. Kami telah diasingkan. Pengawal revolusi yang kononnya terkuat di dunia telah diasingkan sepenuhnya hanya oleh sebuah kapal perang Malaysia. Pada masa itu, saya akhirnya sedar. Kami telah menyentuh sesuatu yang tidak sepatutnya. Kami akan merasai harga yang dahsyat kerana memijak seekor harimau yang sedang tidur. Bilik operasi yang terputus komunikasi, terpencil. Bukan lagi sebuah pusat arahan tentera. Ia lebih seperti sebuah kem tahanan bagi askar-askar yang ketakutan. Di luar, bunyi enjin helikopter yang berlepas dari frigat KD Jebat menggegarkan udara, dan di dalam, hanya kedengaran bunyi nafas tercungap-cungap dan suara panik orang bawahan saya. Tuan Jeneral, radio, semuanya terputus. Malah telefon satelit tidak berfungsi. Radar juga senyap sepenuhnya. Kami tidak nampak apa-apa. Saya terlupa untuk mengelap peluh yang mengalir di dahi saya. Inikah perang moden? Inikah cara sebuah kuasa besar berperang? Buat pertama kalinya saya faham. Tidak perlu menembak, tidak perlu melancarkan peluru berpandu. Cukup dengan melucutkan mata dan telinga lawan, kemudian membuat mereka runtuh dalam ketakutan. Tentera Laut Diraja Malaysia telah melakukannya dengan begitu sempurna. Pada masa itu, dari pembesar suara yang senyap, tiba-tiba terdengar bunyi statik. Sesaat kemudian, suara dingin itu kedengaran lagi. Ia adalah suara Kapten Ahmad dari TLDM, markas Iran. Dengar sini. Ini adalah amaran terakhir dan ultimatum. Kami beri kamu 10 menit. Dalam masa 10 menit, bawa kapal dengan anak kapal Malaysia keluar dari pelabuhan. Jika selepas 10 menit kapal itu masih tidak bergerak, kami akan segera memulakan operasi serbuan. Ulangi, kami akan menyerbu. Mendengar kata-kata itu, hati saya terasa berat. Perkataan serbuan bukan lagi rundingan atau ugutan. Ia adalah pengisytiharan perang. Bersamaan dengan membawa tentera terus ke pelabuhan kami, ke wilayah kami. Pada masa itu, seorang bawahan yang sedang melihat skrin kamera pengawasan menjerit. Tuan Jeneral, mereka benar-benar akan datang. Di skrin, pergerakan yang luar biasa jelas bermula di geladak frigat KD Jebat. Berpuluh-puluh askar berpakaian selam hitam mula berkumpul di sekeliling bot laju dan bot tindak balas pantas. Pascal. Mendengar nama itu, ramai komander tentera akan berubah air muka. Saya teringat peristiwa 10 tahun yang lalu apabila sebuah kapal Malaysia ditawan lanun di perairan Somalia. Malaysia tidak berunding. Sebaliknya mengerahkan pasukan khas mereka.
menembak mati 8 lanun dan menawan 5 yang lain. Lebih-lebih lagi, tidak seorang pun tebusan cedera. Selepas peristiwa itu, satu kabar angin tersebar di kalangan organisasi bersenjata di Timur Tengah. Jika Anda mengganggu kapal Malaysia, Anda akan bertemu neraka. Pasukan legenda itu kini sedang bersiap sedia dengan senjata di hadapan mata kami. Mesti hentikan mereka. Mesti hentikan mereka walau apa cara sekalipun, saya berbisik dengan suara bergetar. Tetapi bagaimana? Radar tidak berfungsi, komunikasi terputus. Pada masa itu terlintas di pikiran saya kad truf terakhir, kapal selam. 3 buah kapal selam kelas Gadir yang dibanggakan oleh tentera laut Iran sedang bersembunyi di dasar Selat Hormuz. Walau sehebat manapun frigat KD Jebat, saya fikir mereka tidak akan dapat mencari kapal selam yang bersembunyi di dasar laut. Kapal selam, hubungi armada kapal selam. Sasarkan tepat di bawah frigat itu. Sebiji torpedo sudah cukup untuk menenggelamkan sebuah frigat. Saya memberi arahan dengan harapan terakhir. Saya cuba menghubungi armada kapal selam menggunakan frekuensi kecemasan. Nasib baik, komunikasi bawah air jarak dekat masih berfungsi. Ini markas. Kapal selam nombor 1, 2, dan 3, dengar. Sasarkan frigat Jebat serta merta. Tembak torpedo sebaik sahaja musuh leka. Namun, jawapan dari kapten kapal selam itu sama sekali berbeza dari jangkaan saya, Tuan Jeneral. Tidak boleh. Tak boleh? Apa yang kamu cakap ni? Mereka betul-betul di atas kita. Jarak yang sesuai untuk menembak. Kapten itu berkata seolah-olah menahan nafas. Bukan begitu. Mereka sudah tahu kedudukan kita sejak tadi. Sonar frigat itu terus-menerus mengesan kedudukan ketiga-tiga kapal selam kita dengan tepat dan menghantar isyarat sonar, seolah-olah berkata, kami tahu di mana kamu bersembunyi. Dan dia menyambung dengan kata-kata yang lebih sukar dipercayai. Lebih-lebih lagi, isyarat bawah air yang dihantar itu turut mengandungi nombor pengenalan kapal selam kita. Saya hampir kehabisan nafas. Mencari sebuah kapal selam yang bersembunyi di pasir dasar laut dengan enjin dimatikan sudah sukar dipercayai. Sekarang, mencari ketiga-tiganya sekaligus, ini mustahil. Kapal selam kelas Gadir yang kecil dan senyap dikatakan sukar dikesan walaupun oleh kapal selam nuklear Amerika. Fakta bahawa frigat itu tiba dan serta-merta menemui kesemuanya bermakna mereka sudah mengetahui kedudukan kami sebelum tiba. Bagaimana? Saya tidak dapat menahan diri daripada berbisik. Adakah pengintip dalam kalangan kita? Di tengah-tengah kekacauan bilik operasi, pegawai perisikan membawa satu lagi laporan yang mematahkan semangat. Tuan Jeneral, aktiviti armada kelima tentera laut AS di Bahrain telah disahkan. Pesawat peninjau P-8 Poseidon Amerika telah berlegar-legar di udara sejak tadi. Mendengar kata-kata itu, semuanya menjadi jelas. Maklumat yang dikumpul oleh tentera Aislasia telah dikongsi dengan Malaysia dalam masa nyata. Saya tidak dapat menahan diri daripada mengeluh panjang. Malaysia tidak bersendirian. Dari luaran, ini kelihatan seperti operasi solo Malaysia, tetapi di belakangnya adalah rangkaian perisikan gergasi AS. Ia adalah satu operasi gabungan keupayaan serangan Malaysia dan keupayaan perisikan Amerika. Pada masa itu, saya faham keadaan kami. Kami bukan lagi askar di medan perang. Kami seperti ikan yang terperangkap dalam akuarium kaca. Kad truf terakhir, kapal selam, telah dilumpuhkan sepenuhnya. Yang tinggal hanyalah pasukan pengawal pantai kami. Tetapi lawannya ialah Pascal. Jika mereka menyerbu pelabuhan dengan bot laju, adakah askar-askar kami benar-benar dapat menghalang mereka? Tidak, itu mustahil. Sebahagian besar askar kami adalah rekrut muda, manakala mereka adalah pakar pertempuran yang terlatih. Tepat pada masanya, talian komunikasi terus dengan pihak atasan yang terputus secara ajaib pulih seketika. Mungkin pihak Malaysia sengaja membuka komunikasi sementara untuk mendengar rayuan kami. Dari hujung talian, jeritan Jeneral Qasem bergema, Amirha, apa yang kamu buat? Kenapa kamu biarkan orang Malaysia itu bertindak sesuka hati? Tunggu apa lagi? Tembak peluru berpandu sekarang. Jeneral masih memberi arahan dari markas bawah tanahnya yang selamat, jauh dari realiti. Saya cuba berkata, Jeneral, tak boleh. Jika kita tembak, pangkalan kita akan musnah. Musuh sudah tahu semua kedudukan kita. Kapal selam pun sudah dikesan. Namun, Jeneral tidak mahu mendengar. Jangan beri alasan. Berjuang demi maruah pengawal revolusi. Takut pada sebuah kapal Malaysia? Beri arahan tembak serta-merta. Jika kamu tidak menenggelamkannya, aku akan bawa kamu ke mahkamah tentera dan hukum bunuh. Itu bukan satu arahan, tetapi satu ugutan.
Jika menembak, akan dibunuh oleh tentera Malaysia. Jika tidak menembak, akan dibunuh oleh tentera sendiri. Saya benar-benar tersepit. Tangan saya terhenti di atas penutup keselamatan butang pelancaran peluru berpandu. Jika saya menekan butang merah ini, peluru berpandu pantai akan dilancarkan dan mungkin boleh mengenai frigat KD Jebat. Tetapi 30 saat kemudian, beratus-ratus das tembakan meriam dan peluru berpandu akan menghujani markas kami. Mampukah kami bertahan? Saya melihat keluar tingkap sekali lagi. 3 buah bot laju dari frigat KD Jebat telah diturunkan ke laut. Mereka meluru terus ke pelabuhan, membelah ombak. Di haluan bot terdapat mesingan, dan saya dapat melihat anggota Pascal berpakaian hitam. Imej mereka dengan pakaian selam hitam meluncur laju seperti malaikat maut. "Tuan Jeneral, bot laju musuh 2 kilometer dari pelabuhan. Adakah kita akan menembak?" jerit orang bawahan saya dengan suara ketakutan. Bibir saya menggeletar. Menembak berarti perang. Tidak menembak berarti menyerah. Tetapi kata-kata tersekat di kerongkong saya. Tepat pada masa itu, satu lagi pengumuman bergema dari frigat KD Jebat. Kali ini bukan juru bahasa, tetapi suara kapten itu sendiri. Tetapi auranya melangkaui bahasa. "Anggota-anggotaku sedang menuju ke arah kamu. Jangan melawan. Letakkan senjata dan meniarap di tanah. Dengan itu, nyawa kamu akan diselamatkan. Tetapi jika ada sesiapa yang mengacukan senjata, aku bersumpah dengan nama Tuhan, riwayat orang itu akan tamat hari ini." Suara itu mengandungi keyakinan yang tidak berbelah bahagi, keyakinan bahwa dia akan menang, dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu bukan sekadar ugutan. Naluri saya, yang telah berkhidmat dalam tentera selama 30 tahun, memberitahu saya bahwa lelaki itu serius. Lelaki itu tidak berbohong. Saya melihat pistol saya di atas meja. Dari hujung talian, Jenderal Kasem terus menjerit, "Tembak! Aku suruh kau tembak, pengecut!" Dan di luar tingkap, pasukan khas Malaysia sedang meluru dengan ganas. Pada masa itu, meriam 127 mm frigat KD Jebat meletus lagi. Kali ini, peluru itu mengenai sebidang tanah kosong betul-betul di sebelah pangkalan kami. Satu tiang asap hitam naik tinggi dan tingkap-tingkap kaca bangunan serentak pecah. Jarak tembakan amaran jelas semakin dekat. Itu bermakna sasaran seterusnya adalah bilik operasi ini sendiri. Saya menutup mata saya rapat-rapat. Ia adalah detik keputusan terbesar dalam hidup saya. Melindungi maruah negara atau melindungi nyawa saya dan orang bawahan saya. Di hadapan gunung gergasi bernama Malaysia, saya merasa seperti seorang kanak-kanak yang sesat. Tepat pada masa itu, jeritan seorang bawahan kedengaran. "Tuan Jeneral, unit musuh telah menyerbu masuk ke pintu pelabuhan. Mereka telah melintasinya." Saya membuka mata. Saya terpaksa membuat keputusan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut saya bukanlah arahan serangan. "Jangan tembak, jangan tembak, tahan tembakan." Seorang bawahan bertanya dengan terkejut. "Tapi Tuan Jeneral, arahan Jeneral." "Diam, yang memerintah di sini ialah saya. Tanggung jawab akan saya pikul. Seluruh pasukan, hentikan tembakan dan tunggu arahan terakhir." Saya tidak mampu menekan picu. Walaupun digelar pengecut, dalam situasi itu, menembak pasukan Malaysia yang memancarkan aura membunuh itu adalah seperti rama-rama yang terbang ke dalam api. Saya mahu hidup, dan sejujurnya, saya mungkin telah terpesona dengan keupayaan mereka melaksanakan operasi yang begitu sempurna, sehingga mengatasi rasa takut dan timbul sedikit rasa hormat. Pada masa itu, saya tidak tahu. Saya tidak terfikir bahwa arahan berhenti menembak yang baru saya berikan akan menjadi satu langkah penentu untuk menyelamatkan hubungan antara Iran dan Malaysia di kemudian hari. Namun, pada masa itu, bagi saya ia hanyalah pilihan seorang yang kalah dan saya merasakan kesakitan yang menyayat hati. Itulah saat di mana kebanggaan seorang tentera yang telah saya pelihara selama 30 tahun diinjak-injak. Bilik operasi diselubungi keheningan yang menyesakkan selepas arahan berhenti menembak. Di luar tingkap, bot-bot laju yang membawa pasukan khas TLDM sedang meluru masuk ke pelabuhan tanpa teragak-agak, deruan enjinnya memekakkan telinga. Namun, askar-askar kami mematuhi arahan saya, meletakkan senjata, dan hanya mampu merenung pemandangan itu dengan terpinga-pinga. Saya juga begitu. Kemarahan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya yang tidak dapat dijelaskan bercampur baur, membuatkan kepala saya keliru. Siapakah mereka? Mengapa mereka begitu tidak gentar? Apa yang membuatkan mereka meluru dari separuh dunia yang lain? Tepat pada masa itu,
Kata-kata yang pernah diceritakan oleh ayah saya suatu masa dahulu terlintas di fikiran saya. Ayah saya adalah seorang jurutera minyak semasa Perang Iran-Irak pada tahun 1980 keropaan. Apabila Saddam Hussein menyerang Iran, Tehran dan bandar-bandar besar diserang peluru berpandu setiap hari. Bandar-bandar terbakar dan syarikat-syarikat asing satu persatu berkemas dan melarikan diri. Ayah saya menceritakan bagaimana jurutera Eropah segera menempah penerbangan dan melarikan diri apabila perang bermula. Syarikat Perancis, Jerman dan British juga berundur pada waktu malam, mengatakan kontrak atau denda tidak penting. Namun, kata ayah saya, ada satu kumpulan yang tinggal. Mereka adalah orang Asia yang memakai topi keledar dan terus mengangkut batu bata dan mengimpal rangka keluli sehingga akhir di tapak-tapak pembinaan yang dibom. Mereka adalah orang Malaysia. Ayah saya bertanya kepada mereka, "Semua orang sudah lari. Kenapa kamu tidak lari? Kamu tidak takut mati?" Pengurus tapak pembinaan itu, dengan wajah yang legam kerana debu, tersenyum kecil dan menjawab, "Kerana kami sudah berjanji. Kami telah menandatangani kontrak untuk menyiapkan bangunan ini. Maruah kami sebagai rakyat Malaysia tidak membenarkan kami lari tanpa menepati janji. Lagipun, wang yang kami perolehi di sini adalah untuk menyara keluarga di tanah air. Mereka yang melindungi keluarga tidak akan lari, walaupun di medan perang." Ayah saya berkata dia sangat terkejut dengan kata-kata itu. Ada satu kepercayaan yang rakyat negara kecil itu sanggup pertaruhkan nyawa untuk mempertahankannya, melangkaui wang dan keuntungan. Dan ayah saya telah berulang kali berpesan kepada saya, "Amir Ha, jika suatu hari nanti kamu bertemu dengan orang Malaysia, jangan sekali-kali menilai mereka dari luaran sahaja. Walaupun mereka tersenyum, di dalam hati mereka adalah bangsa yang mempunyai keazaman sekeras keluli. Mereka pasti akan membalas budi, tetapi jika dianggap musuh, mereka akan mengejar tanpa henti hingga ke akhir." Selama 30 tahun kerjaya tentera saya telah melupakan sepenuhnya kata-kata ayah saya. Saya secara sewenang-wenangnya menganggap bahawa sekarang Malaysia sudah kaya, mereka pasti sudah berubah, menjadi sebuah negara pengecut yang hanya mengejar kesenangan dan wang. Namun pada saat ini, melihat anggota-anggota TLDM sedang marah dengan kelajuan yang menakutkan di luar tingkap, saya sedar bahawa kata-kata ayah saya tidak salah. Malah, mereka menjadi lebih kuat. Mereka tidak berubah. Keazaman untuk melindungi tapak pembinaan, walaupun di tengah-tengah hujan bom 40 tahun yang lalu, kini diwarisi sepenuhnya sebagai kepercayaan para tentera yang melindungi rakyat mereka. Wang $700 juta itu hanyalah alasan. Sebab sebenar TLDM terpaksa memecut sehingga enjin hampir rosak untuk sampai ke sini hanya satu. Kepercayaan bahawa kami akan melindungi rakyat kami sendiri. Itulah tanggungjawab sebuah negara. Apabila warga negara Malaysia ditahan tanpa sebab, negara tidak boleh berpeluk tubuh. Kemarahan dan semangat tanggungjawab itulah yang telah mendorong kapal keluli gergasi itu meluru ke sini. Amerika dan Britain, dalam banyak kes, bertindak demi kepentingan negara. Mereka sering menghantar tentera apabila ada minyak atau nilai strategik. Tetapi alasan TLDM bertindak pada malam itu sama sekali berbeza. Malaysia berbeza. Mereka bertindak demi rakyat. Mereka telah membuktikan dengan tindakan bahawa mereka tidak akan sekali-kali berkompromi apabila keselamatan warga negara dan maruah negara disentuh. Pada masa itu, saya akhirnya faham betapa bodohnya keputusan yang telah saya buat. Saya fikir Malaysia hanyalah sebuah negara pedagang, dan jika digertak dengan rundingan, mereka akan membayar. Saya mengira jika tebusan ditahan, mereka akan membuka dompet mereka, seperti tawar-menawar harga di pasar. Tetapi mereka bukan pedagang. Mereka adalah pahlawan. Jika Anda menunjukkan taring kepada seorang pahlawan, mereka akan mengeluarkan taring yang lebih besar sebagai balasan. Saya merenung anggota-anggota TLDM di skrin sekali lagi. Pandangan mata mereka tidak menunjukkan keraguan. Mereka semestinya faham bahawa bot getah kecil yang mereka naiki boleh dimusnahkan dalam sekelip mata oleh tembakan mesingan kami. Namun mereka sama sekali tidak takut, hanya memandang lurus ke hadapan. Pandangan mata itu sama dengan pandangan mata pekerja yang diceritakan oleh ayah saya pada tahun 1980-an. Pandangan mata orang yang sanggup mengorbankan segalanya demi keluarga, demi tanah air. Pada saat itu, rasa malu yang mendalam timbul dalam diri saya. Saya memakai uniform pengawal revolusi dan berbangga, tetapi adakah saya seorang yang sanggup mengorbankan nyawa demi orang bawahan dan rakyat saya seperti mereka? Imej diri saya sendiri,
yang tidak berani berkata apa-apa di hadapan arahan tidak adil Jenderal Qasem dan hanya memikirkan untuk melindungi kedudukan saya, kelihatan begitu kerdil. Mungkin askar-askar kami juga merasakannya. Pandangan mata mereka yang pada mulanya penuh dengan kemarahan beransur-ansur goyah. Sebabnya bukan hanya kekuatan tembakan yang luar biasa. Aura yang terpancar dari pasukan Malaysia ini, keyakinan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam peperangan yang tidak adil dan keazaman yang kuat, bahawa mereka pasti akan menyelamatkan rakan senegara, mereka semua itu telah menakluki semangat askar-askar kami. Peperangan tidak hanya ditentukan oleh senjata, ia ditentukan oleh keazaman. Dan pada masa itu, perang keazaman telah berakhir. Mereka datang ke sini dengan nyawa di hujung tanduk, manakala kami hanya berdiri di sini kerana masalah wang. Tuan Jeneral, timbalan komander di sebelah saya memanggil dengan suara yang lemah. Pasukan khas telah mendarat secara haram. Adakah kita akan menghalang mereka atau? Dia tidak menghabiskan ayatnya. Dia juga faham, jika menghalang mereka di sini, ia bukan lagi pertempuran kecil. Seluruh Selat Hormuz boleh terbakar dan kemungkinan besar askar-askar Malaysia itu, bukannya kami, yang akan berdiri teguh di akhir lautan api itu. Saya mengeluh panjang. Teh di atas meja sudah sejuk. Kebanggaan sombong yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun juga menjadi sejuk seperti teh itu. Beri laluan, kata saya perlahan. Timbalan komander bertanya dengan terkejut. Tetapi arahan dari pihak atasan tidak tahu realiti. Jika kita bertempur di sini sekarang, semua askar kita akan mati. Aku tidak boleh biarkan mereka mati sia-sia. Beri laluan. Jangan halang mereka marah ke kapal Malaysia. Namun, jangan biarkan mereka masuk ke bangunan utama markas. Itu sebenarnya tidak ubah seperti satu pengisytiharan menyerah kalah. Tetapi saya tidak berniat untuk memberi alasan. Saya terkejut dengan teknologi Malaysia dan telah dibaca sepenuhnya oleh keupayaan perisikan mereka. Namun, perkara terakhir yang membuatkan saya melutut adalah semangat mereka. Lebih dari segalanya, semangat dan kecekalan orang Malaysia yang diceritakan oleh ayah saya 30 tahun yang lalu, telah muncul di hadapan mata saya pada tahun 2021, dalam bentuk yang dilengkapi dengan senjata paling canggih. Pada masa itu, saya akhirnya faham betapa menakutkannya sebuah negara seperti Malaysia. Mereka mungkin sebuah negara kecil, tetapi mereka tidak pernah menjadi sebuah negara yang lemah. Walaupun biasanya mereka tenang, jika benar-benar diganggu mereka adalah negara yang paling menakutkan. Melihat keluar tingkap, anggota pasukan khas yang telah mendarat bergerak dengan teratur, berlari ke arah kapal kargo Malaysia yang ditawan. Melihat belakang mereka, saya merasakan satu penghormatan yang aneh. Sungguh sebuah negara yang hebat, Malaysia. Kami telah melakukan kesilapan yang besar, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Detik penentuan semakin hampir. Apa yang akan berlaku kepada kami selepas pasukan Malaysia menyelamatkan tebusan? Saya hanya boleh menunggu dengan gementar detik penentuan itu. Sebaik sahaja anggota pasukan khas mula memanjat tangga kapal kargo Malaysia yang ditawan, walaupun saya telah memberi arahan berhenti menembak. Keadaan di lokasi masih berbahaya seperti bermain api di sebelah tong serbuk letupan. Itu bukan sekadar radar biasa, kata pegawai analisis maklumat dengan suara bergetar. Itu adalah sistem sasaran gabungan drone, helikopter, dan sistem tempur frigat itu. Semuanya saling berhubung. Kemungkinan besar, beberapa saat sebelum ini, mereka telah mengira kedudukan, postur, malah lokasi jantung setiap askar kita dalam masa nyata. Saya terdiam seketika. Di skrin, terpapar adegan anggota pasukan khas Malaysia satu persatu menyerbu masuk ke dalam kapal. Pergerakan mereka tiada cacat celah. Ia adalah koordinasi yang sempurna. Seolah-olah mereka telah mengulangi operasi yang sama beratus-ratus kali. Akhirnya saya berjaya bersuara. Kalau askar tadi benar-benar menembak, pegawai analisis maklumat mengangguk perlahan. Kemungkinan besar, kesemua 30 orang akan ditembak mati serentak. Suasana di bilik operasi menjadi semakin berat. Saya merenung skrin, merasakan peluh sejuk mengalir di belakang saya. Jika saya memberi arahan menembak pada masa itu, apa yang akan terjadi? Mungkin pangkalan ini kini sudah menjadi lautan api. Di skrin, pasukan khas Malaysia telah selesai mengawal kapal kargo dan mula mencari anak kapal. Beberapa menit kemudian, anak kapal Malaysia satu persatu dibawa keluar ke geladak dari pintu kargo. Mereka kelihatan sangat letih, tetapi tiada siapa yang cedera parah. Pada saat itu, seseorang di bilik operasi berbisik perlahan, mereka benar-benar datang untuk menyelamatkan.
Mendengar kata-kata itu, saya merasakan sesuatu yang berat jatuh jauh di dalam hati saya. Pasukan Malaysia konsisten dari awal hingga akhir. Tiada ugutan, tiada rundingan. Hanya satu tujuan, membawa pulang warga negara mereka. Itu sahaja. Seketika kemudian, suara tenang itu kedengaran lagi dari pembesar suara. Ia adalah Kapten TLDM. Ini Kapten Ahmad, Komander Frigat KD Jebat. Keselamatan anak kapal Malaysia telah disahkan. Mulai sekarang, kapal kami akan mengiringi mereka dan meninggalkan selat ini. Tiada lagi konflik yang diingini. Suara itu tidak mengandungi keangkuhan seorang pemenang atau provokasi. Hanya nada tenang yang memberitahu fakta. Saya bersandar di kerusi, menghembus nafas perlahan. Aku telah berkhidmat di lautan ini selama 30 tahun, tetapi tidak pernah aku merasa begitu kerdil pada satu malam. Kemudian, di skrin, bot-bot laju Malaysia satu persatu kembali, berjaga-jaga di sekeliling kapal kargo. Di udara, helikopter berlegar-legar, dan bayangan gergasi frigat itu terapung senyap di permukaan laut yang disinari fajar. Melihat pemandangan ini, saya berbisik dalam hati, inikah negara bernama Malaysia? Pada hari itu, buat pertama kalinya dalam hidup saya faham bahawa kekuatan sebuah negara bukanlah pada jumlah senjata atau bilangan askar. Sebuah negara yang benar-benar menakutkan adalah negara yang tidak akan teragak-agak untuk pergi ke mana sahaja di muka bumi ini untuk melindungi warga negaranya. Dan pada malam itu, di Selat Hormuz, kami telah berhadapan dengan sebuah negara seperti itu.